Nama saya Siti Nurbaya Nazmi. Nama saya Syahridan Mahavira dan kami pengarah filem Kisah Tauke Mancis dan Minyak Tumpah. Okey, tujuan kita buat filem ini adalah untuk memaparkan cerita sebenar di sebalik isu pemindahan kuil di Seksyen 19 Shah Alam pada bulan Ogos tahun 2009, kerana dalam isu itu dalam state government, dalam kerajaan negeri Selangor cuba mendanai isu itu, tercetusnya dua insiden. Satunya protes di mana sekumpulan lelaki menggerek kepala lembu daripada Masjid Negeri Selangor ke bangunan Sekretariat Selangor, Kerajaan Selangor kan, dan juga mereka telah mengadakan satu protes di sesi dialog tentang pemindahan kuil itu. So, jadinya tanggapan orang sangat negatif lah terhadap orang Islam semasa pemindahan kuil itu. Tapi cerita sebenar di sebalik kuil itu, cerita sejarah kuil itu, cerita sejarah komuniti itu semua tidak dipaparkan. So jadinya saya sebagai wartawan rasa ini adalah satu cerita yang harus dimensinya dikupas dan dipaparkan di dalam satu filem untuk tontonan semua rakyat Malaysia. Okay, kenapa kita buat filem ni? Macam yang Syahridan kata tu, kita nak kupaskan cerita sebenar apa yang berlaku di sebalik pemindahan kuil, dan juga yang menjadi kecoh selepas Kaushead protes kepala lembu. Jadi sebelum ni orang tak berapa tahu tentang isu pemindahan kuil tu. Jadi bila berlakunya protes tu, orang ramai lebih nampak kepada isu agama lah, isu agama, isu race. Tapi sebenarnya pemindahan kuil tu masalah utama yang tak diselesaikan. Orang tak nampak tu. Jadi kita cuba paparkan apa sebenarnya cerita dia. Jadi kita mengambil peluang ini untuk cuba menyertai pertandingan, dan alhamdulillah kita dapat kita memenanginya dan dapat grant. Jadi dari sini kita cuba menghasilkan satu filem bagaimana yang kita paparkan dalam proposal kita. Okey, pada saya, sasaran saya adalah apa rakyat Malaysia lah keseluruhannya, kerana saya rasa saya rasa orang umum patut ambil iktibar daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam filem saya, dan the lessons lah yang patut belajar dan diambil. Pendapat saya, saya sambung sikit apa Syahridan cakap tadi, lebih kepada masyarakat. Kita buat filem ni memang untuk masyarakat, sebab ini cerita rakyat. Sebab tu kita tajuk filem kita pun Kisah Tauke Mancis. Jadi dia kisah rakyat, lebih daripada kisah untuk politician ke, pembuat dasar ke, tidak. Ini untuk masyarakat. Jadi saya harapkan, apa yang kita harapkan daripada filem ni ditonton oleh orang ramai, cerita mereka. Itu yang kita nak sebenarnya. Bila kita buat tentang kisah masyarakat untuk masyarakat, apa yang kita nak daripada masyarakat ialah, pertama sekali macam Syahridan cakap tadi, mengambil iktibar. Yang kedua, untuk mengenal pasti. Bila kita lihat satu isu, sebenarnya ada banyak sudut, banyak aspek yang perlu dilihat. Jadi tidak dilihat satu perkara itu yang bila yang berlaku dekat dalam masyarakat tu, kita jangan cepat melari, jangan cepat sangat bertindak mengikut perasaan. Jadi kita mesti lihat sesuatu itu dengan aspek yang lebih luas lagi sebelum kita bertindak mendunia. Menilai daripada segala aspek, kan jangan mudah dimanipulasikan lah, kan perasaan mereka oleh orang yang mahu manipulate emosi mereka. Kerana dalam filem kita ni adalah sebenarnya satu pengajaran lah kepada orang supaya jangan senang percaya kepada
hasutan pihak-pihak tertentu, ya, atau hasutan orang supaya kita bertindak kasar kan kepada orang lain. Buy our film. Saya orang ramai masyarakat Malaysia khususnya tidak mengira kaum. Saya ajak untuk menonton filem ini supaya melihat apa yang mereka boleh pelajari dari hidup bermasyarakat dekat. Terima kasih. Okay, nama saya Abri Yucubil, berasal daripada Video Perak, bersuku Semai. Kenapa kami membuat filem Hak Dinafikan ini? Sebenarnya ini dorongan daripada rakan-rakan kami lah, ataupun kawan-kawan kami di peringkat akar umbi, di mana orang asli sendiri ingin selama 53 tahun ingin menyuarakan pendapat dan pandangan, tapi macam bukan tidak ada ruang ataupun peluang, tapi kita tidak tahu hala ke mana kita nak menyuarakan masyarakat Malaysia. Objektif atau tujuan kami buat filem Hak Dinafikan ini adalah menyedar masyarakat kami orang asli, tidak kira mana-mana kaum, tidak kira mana dia tinggal, masyarakat kami dulu, untuk mengajar orang kami untuk berdiri di kaki sendiri dan bangun. Dan objektif kedua, kami nak masyarakat Malaysia menghormati hak orang asli sebagai orang asal di sini. Sebab kalau kita pergi ke kawasan-kawasan yang pedalaman, banyak isu-isu yang berlaku seperti pembalakan dan sebagainya. Selama ini kita tak nampak mana-mana video ataupun dia cerita tentang tapi nampak gayanya kami sendiri sebagai masyarakat ini memang macam berubah. Itu yang membuatkan tercetusnya aja untuk membuat filem ini, kerana tibanya masanya untuk kami orang asli sendiri untuk belajar bagaimana membuat filem ini, daripada mendokumentasikan hingga mengedit video ini sendiri tanpa bantuan orang lain. Turun ke peringkat Kaumbi, pegang kamera video. Selama ni tak pernah pegang video kamera. Pegang pun tangan bergoyang. Mungkin ambil dalam 180 darjah ke 90 darjah ke. Tapi kami cuba belajarlah untuk mempertengahkan isu kami sebagai masyarakat Malaysia. Saya rasa perlulah kita sebagai masyarakat Malaysia ni perlu mengambil berat dan seperti Idris lah, itu kamera daripada filem Hak Dinafikan. Tujuan saya membuat filem ni sama dengan Abri, iaitu untuk memberi tahu kepada kerajaan lah bahawa kami membantah dasar ni, kerana ada sebab lah, bukan saja membantah. Jangan nak menipu orang asli lagi, jangan nak menidak hak orang asli, jangan napi hak orang asli. Jadi hentikanlah usaha-usaha untuk memujuk orang asli supaya menerima dasar ni. Kononnya dasar ni bagus, sebenarnya hentikanlah, sebab ini melanggar hak asasi kami kalau lulusnya dasar ini. Dan juga saya minta kepada orang asli supaya dapat belajarlah apa yang terkandung dalam dalam filem ni, apa yang diluahkan oleh pakar-pakar di sudut perundangan. Berharap orang asli dapat memahami apa itu hak orang asli di sudut perundangan yang selama ini dinafikan oleh kerajaan. Contohnya, kalau tanah-tanah orang asli dimajukan, orang asli hanya diberi pampasan berbentuk harga pokok saja. Padahal di sudut undang-undang, orang asli juga berhak mendapat pampasan setimpal mengikut pasaran semasa. Itulah bentuk pengajaran yang harus orang asli terima. Dan juga kepada saudara-saudara lain, kaum-kaum lain, seperti Melayu, India dan Cina sebagainya, supaya memahami kehendak kami, memahami masalah kami, betapa orang asli selama ini, selama 53 tahun merdeka, kami ditindas dengan pelbagai sudut, dari berbagai sudut. Seperti yang saya jelaskan tadi,
melalui Akta 134 untuk mengawal orang asli. Seperti sedia maklum, orang asli adalah bergantung pada batin untuk memutuskan adat dia, sama ada bersetuju atau tidak, memutuskan apa saja upacara adat dia. Tetapi dalam Akta 134, kerajaan telah mengawal batin-batin, diletakkan di bawah kuasa menteri. Tidak cukup dengan itu, orang asli juga telah batin-batin orang asli juga telah disekat dalam satu dipanggil garis panduan prosedur pelantikan penghulu dan batin-batin orang asli. Dalam kurungan 6, itu kurungan 1 juga, mana-mana batin orang asli yang melawan atau membantah arahan jabatan akan disingkirkan daripada jabatan itu. Maka sebab itu dalam dasar pemilikan tanah ini, batin-batin orang asli tidak mampu menawan, membantah, takut kehilangan jabatan mereka. Ubahlah pada kerajaan yang boleh membina hak orang asli, hak kita semua. Bukan saja pada asli, tapi hak kita semualah, Cina, bangsa Melayu, India dan lain-lain. Itu hak asli kita bersama, demi hak. Itulah. Okay, nama saya Masra binti Muhammad Najib dan saya penyelaras Freedom Film Fest 2010. Okay, tujuan Freedom Film Fest ni, tujuan kita orang Komas menganjurkan Freedom Film Fest adalah kerana kita mahu membawa filem-filem dan dokumentari sosial dan hak asasi manusia kepada masyarakat umum Malaysia. Dan seharapnya melalui program Freedom Film Fest ni, kita dapat berkongsi cerita dan kisah lah, dan orang ramai dapat tahu tentang isu-isu yang menarik yang selama ni mungkin mereka tak pernah dengar, ataupun mereka dengar tapi diorang tak faham sepenuhnya. So Freedom Film Fest ni, selepas setiap tayangan filem, kita akan ada sesi perbincangan, kira democratic space lah, ruang terbuka untuk mereka berkongsi pendapat lah. Dan di ruang ni tak kisahlah pendapat diorang macam mana ke, A ke B ke Z, kita orang tak akan sisihkan mereka, dan mereka semua digalakkan untuk berkongsi cerita bersama-sama. Dan bagi mereka yang berminat nak mengajukan adakan tayangan Freedom Film Fest ni, Komas sangat menggalakkan mereka. Diorang boleh pergi kepada website kami, freedomfilmfest.komas.org, ataupun boleh hubungi kami, dan kita akan cuba membantu mereka untuk organize festival film screening mereka sendirilah. So tak kisahlah ada 2 jam ke 3 jam, boleh ambil filem kita dan buat tayangan sendiri. So dengan cara tersebut, lebih ramai orang lagi yang boleh mendapat melihat filem tersebut lah. Festival Freedom Film Fest ni yang patut hadir memang semua orang Malaysia lah. Kira siapa yang berminat nak tahu lebih lanjut pasal isu hak sosial dan hak asasi manusia, dan bagi mereka yang memang minat filem, mereka nak tengok cerita pasal isu Malaysia, mereka patut hadir. Kelas spesifik nak buat filem. Tapi bagi mereka yang perlukan nasihat ataupun tunjuk ajar, mereka boleh kontak Komas, dan kita akan cuba sebaik mungkin lah untuk beri mereka bantuan. So seharapnya lebih ramai lagi masyarakat umum Malaysia yang akan mengambil inisiatif untuk berkongsi filem-filem dan dokumentari hak asasi manusia, supaya ilmu ni dapat dikongsi bersama dengan orang ramai lah, dan boleh startkan trend lah, macam untuk orang ramai tengok filem untuk tujuan pendidikan dan bukan untuk hiburan semata-mata lah. Ketiga filem ni memang ketiga filem ni pemenang pertandingan kertas cadangan filem yang Komas telah anjurkan pada awal tahun 2010 lah. Pada minggu lepas, masa tayangan perdana di Selangor, filem Hak Dinafikan telah dipilih sebagai filem terbaik lah oleh panel hakim. Dan ni memang filem yang festival yang Komas anjurkan memang kita buat dekat Malaysia sahajalah, tapi kadang-kadang ada juga pihak-pihak dari luar negara dan festival luar negara yang memberi minat untuk menayangkan filem Komas di festival mereka lah. Okay, buat masa ni kita ada 4 tempat utama yang kita akan buat tayangan, iaitu di Selangor dan Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Johor dan juga di Sarawak. Tapi pada masa sama kita juga akan ada tayang-tayangan kecil di bandar-bandar tertentu mengikut permintaan ramai lah. Boleh layari website kita untuk tahu mana tayangan seterusnya, dan juga kalau nak buat tayangan sendiri, dipersilakan.